Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek akidah kita hari ini, kita akan sambung tajuk kelas yang sebelum ni. Siapa ingat sebelum ni kita belajar tajuk apa? Yang Ustazah terangkan panjang-panjang tu. Siapa ingat? Okey, tajuk beriman kepada malaikat ataupun beriman dengan malaikat. Okey, Ustazah besarkan sikit lah bagi kita nampak sikit tajuk hari ni. Okey, tengok yang atas tu adalah tajuk apa tu? Beriman dengan malaikat. Ustazah dah bagi tahu dah apa yang dimaksudkan dengan beriman dengan malaikat. Siapa malaikat tu? Kan? Ustazah dah bagi tahu dah kelas yang sebelum ni. Okey, jadi hari ini saya nak ajar murid-murid berkaitan dengan 10 malaikat dan tugasnya. Okey, Ustazah ada bagi tahu kelas yang sebelum ni berapa orang malaikat yang kita wajib ketahui kan? Okey, kita wajib ketahui 10 orang malaikat sahaja. Okey, berapa? 10 orang malaikat. Okey, hari ini kita akan tahulah siapa 10 orang malaikat tu dan apa tugas-tugas dia. Allah jadikan malaikat ni sekali dengan tugas dia. Maksudnya setiap malaikat tu Allah dah suruh. Okey, malaikat ni apa tugas dia? Dia kena buat apa? Okey, malaikat yang kedua, apa tugas dia? Dia kena buat apa? Macam tu. Okey, jadi yang bawah ni sebagai kita nak ingat baliklah sebagai ulangan lah. Saya dah disebut dah kelas sebelum ni. Okey, tengok yang kotak yang atas tu. Okey, dia cakap apa tu? Apa soalan dia? Soalan dia ialah berapa orang malaikat yang wajib diketahui? Saya dah ulang banyak kali dah. Berapa orang malaikat yang kita wajib ketahui? Kita wajib ketahui hanya 10 orang malaikat sahaja. Okey, bilangan malaikat ni banyak sangat. Tak ada, kita tak tahu berapa jumlah yang betul dia. Tapi Allah cakap kita hanya wajib percaya 10 orang sahaja. Okey, faham? Okey, yang kedua kotak kuning tu. Apa soalan dia? Soalan dia, apakah hukum beriman kepada malaikat? Okey, apa hukum beriman kepada malaikat? Hukum beriman kepada malaikat ialah wajib. Sama seperti hukum kita beriman kepada Allah. Hukum kita beriman kepada Allah apa? Hukumnya adalah wajib. Okey, hukum kita beriman kepada Rasul. Sama juga, hukum dia wajib. Beriman kepada hari kiamat, wajib juga. Beriman kepada qada dan qadar, wajib juga. Okey, hukum beriman kepada malaikat juga ialah wajib. Okey, yang seterusnya kita masuk tajuk hari ini iaitu 10 malaikat dan tugasnya. Kira sama-sama. Cukup tak Ustazah tuliskan ni 10 malaikat ni? Okay, saya kecilkan sikit bagi nampak semua. Okey, kita kira sama-sama berapa malaikat yang Ustazah tulis ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 malaikat. Okey, yang pertama tu apa? Kotak kuning tu. Ataupun kotak oranye. Kotak kuning dan oranye tu kan. Okey, itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Okey, yang kedua ialah malaikat Mikail. Siapa nama Mikail? Okey, itu Mikail adalah nama malaikat. Okey, yang ketiga, kotak hijau pekat tu kan. Apa tu? Israfil. Israfil. Okey, yang keempat adalah Israel. Okey, yang kelima, Raqib. Yang bulatan purple tu
Atik. Atik. Okey, seterusnya malaikat Ridwan. Ridwan. Okey, yang seterusnya Malik. Malik. Munkar. Munkar. Ni yang terakhir adalah Nakir. Nakir. Okey, jadi cukuplah kan 10 malaikat. Okey, kita ulang sama-sama. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir. Itu adalah 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Okey. Nanti Ustazah nak minta murid-murid untuk menghafallah nama malaikat tu. Boleh kan? Okay, tahun 2 semua pandai-pandai kan? Okey, jadi mudah saja untuk menghafal nama malaikat. Okey, seterusnya kita masuk berkaitan dengan tugas setiap malaikat. Okey, kita tengok yang color merah tu dulu. Okey, saya besarkan sikit lah kan, bagi nampak. Okey, malaikat apa tu? Malaikat Jibril. Jibril. Okey, apa tugas malaikat Jibril ni? Apa tu tugas dia? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Okey, Ustazah ada ceritakan hari tu. Macam mana ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Siapa yang jadi perantaraan Nabi Muhammad dengan Allah? Jibril lah yang menjadi perantaraan Nabi Muhammad dengan Allah. Okey, faham kan? Okey, Jibril menjadi perantaraan perantaraan Allah dengan Nabi Muhammad semasa turunnya wahyu. Okey, yang seterusnya apa ni? Malaikat Mikail. Okey, tengok apa tugas malaikat Mikail ni. Okey, malaikat Mikail ni tugasnya adalah menurunkan hujan dan rezeki. Hujan yang turun tu, rezeki banyak yang kita dapat tu, siapa yang turunkan? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail lah yang bagi kita hujan kan. Panas-panas. Lepas tu hujan turun. Alhamdulillah. Jadilah sejuk kan. Tu semua tugas malaikat Mikail. Okey, yang seterusnya. Okey. Malaikat Israfil. Okey, apa tugas malaikat Israfil ni? Meniup sangkakala. Okey, sangkakala tu apa? Okey, sangkakala ni akan terjadi bila tiba hari kiamat nanti. Berapa kali malaikat Israfil ni meniup sangkakala? Okey, malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan sangkakala yang pertama, bila malaikat Israfil tiup sangkakala yang pertama, maka meninggallah seluruh umat manusia. Okey, apabila malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, maka hidup kembali umat manusia yang meninggal itulah. Tapi di padang mahsyar nanti. Okey. Okey, yang seterusnya adalah malaikat Izrail. Malaikat Izrail ni, apa tugas dia? Tugasnya adalah mencabut nyawa. Okey, saat-saat sakaratul maut tu, okey, siapa yang mencabut nyawa manusia ni? Malaikat Izrail. Okey, malaikat Izrail lah yang mencabut nyawa manusia. Okey, yang seterusnya adalah malaikat Raqib. Yang bulatan purple tu kan. Malaikat Raqib. Okey, apa tugas malaikat Raqib ni? Tugasnya adalah mencatat amalan baik. Okey, setiap amalan baik yang kita lakukan akan dicatat oleh
oleh malaikat rokib. Malaikat rokib ni bahu kanan ke bahu kiri? Okey, malaikat rokib di bahu kanan. Okey, kenapa malaikat rokib ni nak catat semua kebaikan kita? Okey, sebab nanti di padang mahsyar nanti setiap amalan kita akan dihitunglah berdasarkan catatan malaikat rokib ni. Catatan yang malaikat rokib ni catat amalan kebaikan kita. Jadi perbanyakkan amalan kebaikan kita. Okey, yang seterusnya. Okey, yang mencatat amalan baik malaikat rokib. Siapa yang mencatat amalan jahat ataupun amalan buruk? Okey, yang mencatat amalan buruk ialah malaikat atik. Okey, jadi Ustazah nak murid-murid cuba untuk tidak melakukan amalan keburukan. Okey, boleh? Kerana kalau kita buat amalan buruk, amalan yang tidak baik, setiap amalan tu akan dicatat oleh malaikat atik. Okey, macam mana kalau amalan buruk kita nanti lagi banyak daripada amalan baik? Takut kan? Nanti kita akan dihisap. Dihisap tu macam dihitunglah amalan kebaikan kita. Kalau amalan baik kita banyak, kita akan masuk syurga. Okay, kalau amalan buruk kita lagi banyak daripada amalan baik kita, maka nanti kita kena azab api neraka. Jadi jangan elakkan daripada membuat amalan buruk atau amalan tidak baik, kerana malaikat atid akan mencatat amalan tersebut. Okey, yang seterusnya. Siapa nak masuk syurga? Semua nak masuk syurga kan? Jadi, syurga yang Allah jadikan tu ada penjaga dia. Siapa yang menjaga syurga tu? Syurga yang luas, yang cantik, apa semua tu? Malaikat apa yang menjaga? Malaikat Ridwan, bulatan biru tu. Malaikat Ridwan. Okey, malaikat Ridwan yang akan menjaga syurga. Okey, jadi kalau kita buat banyak kebaikan, Allah akan masukkan kita di dalam syurga. Okey, syurga ada penjaganya. Begitu juga dengan neraka. Neraka juga ada penjaga. Siapa yang menjaga neraka? Api neraka yang marak tu, siapa yang jaga? Okey, yang menjaga neraka ialah malaikat Malik. Malaikat Malik. Malaikat Malik yang akan menjaga neraka. Okey. Okey, ada dua lagi malaikat. Dua orang malaikat ni tugas dia sama. Siapa tu yang bawah tu? Siapa boleh baca? Okey, malaikat Munkar dan Nakir. Munkar, Nakir. Okey, apa tugas dia? Dua orang malaikat ni ada tugas yang sama, iaitu menyoal orang mati di dalam kubur atau di alam kubur. Okey, lepas manusia mati, manusia dah ditanam. Okey, akan datang dua orang malaikat ni, iaitu malaikat Munkar dan Nakir, untuk menyoal orang yang meninggal tu lah. Untuk menyoal orang mati di alam kubur. Nanti malaikat ni akan tanyalah, Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ma Nabiyuka, siapa Nabi kamu? Ma Dinuka, apa agama kamu? Kan? Banyak soalan yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Okey, jadi Ustazah dah bagi tahu dah siapa 10 malaikat ni dan tugas-tugasnya. Okey, jadi Ustazah harap murid-murid boleh faham dan boleh ingatlah nama 10 orang malaikat ni dan tugas masing-masing. Okey, untuk kelas hari ini Ustazah minta murid-murid untuk menghafal nama je dulu. Kan? Nama malaikat je dulu. 10 orang nama malaikat tu. Okey, lepas dah hafal, boleh record, rakam dan hantar kepada Ustazah. Cuba sebut tanpa bantuan ibu bapa. Boleh? Ustazah nak tengok murid-murid buat sendiri. Okey.
Okey, jadi setakat itu saja dari Ustazah untuk kelas akidah kita pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Wallahualam.